tadi. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu dan terus saja bersama dengan Muhammad Diah Sahlan langsung dari RTM Kota Kinabalu. Diah. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam genaplah 100 hari Sabah berjuang melawan pandemik COVID-19. Pada 12 Mac, Sabah mengesahkan kes pertama COVID-19 di Tawau melibatkan seorang lelaki. Selepas 10 hari menerima rawatan, mangsa disahkan meninggal dunia dan merupakan korban pertama COVID-19 di Sabah. Mengimbau pengalaman 100 hari melawan pandemik berkenaan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengakui beberapa minggu awal merupakan tempoh sangat mencabar keupayaan fasiliti, makmal dan tenaga kerja JKNS. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataannya maklumkan wad khas COVID-19 di 6 hospital berpakar dipenuhi dengan pesakit, petugas kesihatan bekerja sepanjang masa dan 72 pusat kuarantin disediakan. Bukan itu saja, 45 petugas kesihatan turut disahkan positif COVID-19 mengakibatkan hampir 700 petugas kesihatan terpaksa menjalani kuarantin. Menurut Datuk Christina, pandemik tersebut juga menguji kesiapsiagaan semua agensi dan sektor berikutan tidak mempunyai pelan kesinambungan operasi dan buat pertama kalinya dalam tempoh 100 tahun selepas Spanish flu dunia disifatkan terhenti seketika akibat COVID-19. Namun, semuanya berjaya diatasi hasil kerjasama semua pihak yang sanggup berkorban untuk sama-sama membendung penularan COVID-19 dengan mengamalkan norma baharu dalam kehidupan. Sehingga kini, Sabah merekodkan jumlah kumulatif sebanyak 363 kes dengan 7 kematian. Hari ini, hanya 7 pesakit masih menerima rawatan di wad. Lebih 60 ketua isi rumah keluarga mangsa kebakaran di Kampung Sri Aman Sempurna menerima kunci rumah projek perumahan rakyat PPR Bubul Ria dan sumbangan wang tunai peribadi bagi meringankan beban mangsa. Majlis penyerahan kunci disempurnakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal. Menurut Datuk Shafie, PPR tersebut yang punya lebih 800 unit rumah disediakan lebih awal untuk penduduk di Kampung Simunul. Namun selepas berlakunya kebakaran membabitkan penduduk Kampung Sri Aman awal Jun ini, kerajaan mengambil keputusan menempatkan penduduk terjejas di PPR tersebut. Bila berlaku kebakaran di Kampung Sri Aman dan berhampiran dengan Kampung Simunul, maka sudah waktunya sampai untuk kita membolehkan mereka dipindah ke tempat ini, untuk membolehkan mereka berada di tempat yang agak jauh lebih selamat, jauh lebih selesa, untuk dapat kita jaga bukan hanya keselamatan mereka, bahkan juga dari segi kesihatan. Dalam kejadian 4 Jun lepas, dianggarkan 40 buah rumah musnah dalam kebakaran tersebut yang menjejaskan seramai 237 orang. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Shafie berkata kerajaan melalui Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mencadangkan agar PPR di negeri ini dijadikan penempatan sewa beli. Bagaimanapun, ia masih belum diluluskan. Cuaca mendung menghalang masyarakat di Sabah menyaksikan fenomena gerhana matahari separa yang berlaku sekitar pukul 3 petang tadi. Fasa pertama gerhana dijangka berlaku pada jam 3.09 petang dan mencapai maksimum 4.30 petang sebelum berakhir sekitar 5.23 petang. Menurut Ketua Bahagian Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, fenomena gerhana matahari separa yang berlaku ini jelas menunjukkan kekuasaan Allah dalam menggerakkan segala yang berada di alam semesta. Justru umat Islam perlu menjadikannya sebagai iktibar dan menghayatinya dengan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Semuanya menunjukkan bahawa keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itulah dalam syariat kita. Bila berlaku gerhana, apa yang kita kena buat? Pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan amal soleh. Yang ketiga, solat sunat gerhana. Dan juga perkara-perkara kebaikan yang lain. Fenomena gerhana matahari separa kali ini dapat disaksikan di langit Malaysia dan Asia Tenggara selepas kali terakhir gerhana matahari cincin pada Disember tahun lalu.
Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda menyambut baik saranan kerajaan memperkenal semula kempen pemilikan rumah yang bertujuan merancakan semula pasaran hartanah. Ke arah itu, Syareda mengambil inisiatif menganjurkan Expo Maya dalam talian bagi menggantikan Expo Hartanah Syareda Propex 2020. Presidennya Datuk Chiu Sang Hai berkata menerusi program itu, pemaju perumahan di Sabah disaran menyediakan pakej dan tawaran lebih menarik serta menawarkan potongan 10% lebih daripada kebiasaan selain memperbagaikan iklan menerusi platform e-dagang. 10% is not enough. We will try to convince the member to give more incentive, more benefit, beside the 10% discount to the purchaser. Datuk Chiu menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas lanjut mengenai usaha Syareda dalam menjayakan perlanjutan kempen pemilikan rumah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Beliau juga berharap inisiatif Kerajaan Persekutuan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pejana membantu dalam pemulihan dan menggiatkan semula pasaran hartanah di negara ini khususnya di Sabah. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik.